Masih. Yang ni mana tapi saya pun tak faham. Yang tu ni, yang tu. Ni. Ni. Pakai ini tu. Buat tu nanti ya. Saya lah pas apa masjid mana? Masjid Nisab kan? Ini pun surau. Ada satu lagi. Ada satu dia. Ada satu lagi masjid. Oh, masjid. Okey, boleh. Masjid Karya. Masuk ni. Masuk wifi. Wifi. Masjid Linsum tu. Saya pun tak ingat dah. Wifi ni masjid. Masjid Linsum satu masjid. Linsum satu masjid. Linsum. Dua kecil kan? Semua dua kecil. Dua tiga. Ini masjid. Orang tinggal di sana. Ini baru juga macam. Dalam forward dekat ni dekat Suruh masjid. Siapa yang lulus kan? Nanti? Memang mesti lah. Nanti dia boleh buat keluar macam ni? Macam ni. Ni. Okey, dia tengok. Bila dah masuk dalam tu, nanti dia ada untuk Android dia. Dia keluar macam ni. Dia keluar gitu. Gitu. Nah, sekarang ni saya Itu dia punya password ikut yang belakang tu kan? yang belakang tu dulu, nanti tukar lah password tu. Ni yang ni. Itu password sementara tu. Sementara lah. Oh, itu password sementara lah. Baik, kita mulakan kuliah maghrib pada malam ini dengan kita sama-sama membaca umum kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil ridwan syarullahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wasanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman daripada oleh kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la yu'halukum hatta hawahu taba'an lima jitu bih, yang bermaksud tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur dan cenderung kepada apa yang ke bawah. Mati silakan Tuan Imam punya Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa fungsi dalam datang pengurus jawatan kuasa masjid, Tuan Haji dan Tuan Hajah sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merapatkan tinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat pada Allah kita dapat bersama sekali tuan pada malam ini untuk kita sambung kitab Muniyatul Musallin. Berkah. Jadi insya-Allah untuk kehadiran tak perlu tulis, tak perlu isi borang itulah. Nanti saya masukkan dalam ni dia main takmir berapa jumlah total lah. Berapa total sekarang ni yang baru ni dia guna sistem main takmir. Sistem main takmir ni dia ada check in check out lah. Check in check out. Macam saya datang ngajar ni saya dah check in lah. Dia ada sistem dia. Tidak habis ngajarkan check out lah. Gitu. Jangan lupa check out sudah. Sampai pagi besok lah kita mengajar. Tak ada check out. Okey. Cuma kehadiran saya tu dia kena disahkan oleh salah seorang jawatan kuasa lah. Biasa pengusi lah disahkan. Jadi pengusi atau orang yang ditentukan kena masuk dalam sistem tu lah. Saya dah share dengan Aziz yang ingatkan gitu. Dia kena masuk dalam sistem tu lah untuk sahkan nanti kehadiran saya nak datang ajar gitu. Kalau dia tak sahkan, memang tak dapat nak hantar klaim lah. Macam tu. Sebab sistem sekarang macam tu lah, dia bukan lagi orang manual. Dia tak ada manual lah, semua sekarang online gitu. Baik, jadi malam ini kita masuk pada bab tajuk bab baru, arkan solat, rukun sembahyang. Arkan solat dan rukun sembahyang. Satu lagi yang saya tahu, lepas syak kan saya terus balik lah. Saya tak sempat nak makan, ada jamuan saya tak sempat lah sebab saya tugas malam ni untuk gelaran bertugas mak puasa, kena lapor diri sebelum pukul 10. Kena lapor diri di pusat awam. Seminggu sekali memang kena ada tugas malam. Gitu. Ada banyak grup, ada 8 grup. Setiap grup tu ada 10 ke 11 orang. Jadi malam ni gelaran grup saya lah. Baik, jadi malam ini kita lihat kepada rukun sembahyang. Gitu. Arkan solat. Apa kata musannaf? Dan demikian lagi setengah daripada orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan seperti yang disuruh Allah Ta'ala dan Rasulnya, hendaklah dia mengetahui dan mengerjakan daripada segala rukunnya. Ulang semula. Dan demikian lagi setengah daripada orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan dia sembahyang seperti yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia hendaklah mengetahui dan mengerjakan daripada segala rukunnya. Maka arti rukun sembahyang itu ialah ibarat daripada sukunya yang ia kejadiannya yang masuk di dalam mahiyah, yang masuk ia di dalam mahiyahnya. Ni bahasa klasik ni, bahasa lama ni. Maka arti rukun sembahyang itu ialah ibarat daripada sukunya yang ia kejadiannya yang masuk di dalam mahiyahnya. Mahiyah ataupun ta'rif lah, dalam ta'rifnya. Mahiyah ni istilah yang pakai dalam ilmu mantik. Ilmu mantik, kalau belajar mantik dia akan jumpa lah mahiyah ataupun ta'rif ataupun definisi ya.
Yang masuk ia dalam mahiyahnya, dan tiada dapat dijabarkan dengan sujud sahwi. Tiada dapat dijabarkan dengan sujud sahwi. Maksud jabar ni mana tidak boleh ditopak lah, diganti kan, diganti dengan sujud itu mana tidak dijabarkan. Saya baca aku pun dalam jika jabar saya dijabarkan dengan sujud sahwi dan segala sunatnya. Baik. So sekarang ni kita lihat yang pertama, yang ini siapakah masuk dengan ibarat daripada sukunya yang ia kejadiannya yang masuk dalam mahiyahnya. Yang ini satu juzuk yang masuk dalam hakikat sembahyang. Satu juzuk yang masuk di dalam hakikat sembahyang. Jadi maknanya rukun ni dia merupakan satu juzuk yang masuk dalam hakikat sembahyang. Maka pengertian rukun ialah ma yatawaqqafu alaihi wujud syai' wa kana juz'an minan haqiqati min haqiqatihi. Dikatakan rukun ni, rukun ataupun ta'rif ataupun mahiyah. Apa dikatakan rukun? Ma yatawaqqafu alaihi wujud syai' wa kana juz'an min haqiqatihi. Yang maksudnya barang yang terhenti akannya ada sesuatu dan adalah ia satu juzuk daripada hakikatnya. Contoh seperti ruku umpamanya. Contohnya seperti ruku artinya umpamanya. Maka ianya adalah satu rukun di dalam sembahyang. Kerana apa? Kerana ia merupakan satu juzuk daripadanya sembahyang. Kerana merupakan satu juzuk daripada sembahyang. Contoh ialah ruku lah. Ruku kan termasuk rukun sembahyang kan. Maka ianya merupakan satu juzuk, satu rukun di dalam sembahyang. Kerana itu dia merupakan satu juzuk di dalamnya sembahyang, daripada sembahyang. Dan seperti juga bacaan Fatihah dalam sembahyang, maka ianya adalah satu rukun. Dia merupakan satu rukun sembahyang kan. Seperti mana ianya merupakan satu juzuk daripada hakikat sembahyang. Dan kiaskanlah yang rukun yang lain. Kiaskanlah rukun lain lah. Jadi mana contoh yang lain katanya sujud tadi, lepas tu ruku kan, ruku duduk antara dua sujud kan, dan akhir tak. Ini adalah benda-benda yang termasuk dalam rukun sembahyang. Qiyam berdiri, takbiratul ihram dan juga niat, itu merupakan rukun sembahyang. Jadi dia merupakan satu juzuk daripada sembahyang. Satu juzuk daripada sembahyang. Apa dia kata tadi? Apakah yang dikatakan sebagai rukun? Ibarat daripada sukunya yang ia kejadiannya yang masuk di dalam mahiyahnya. Mahiyahnya mana hakikatnya sembahyang, macam tu. Boleh ya? Itu. Kemudian faraq antara syarat dan rukun. So apakah perbezaan antara rukun dengan syarat? Adakah rukun dengan syarat benda yang sama? Persoalan lah. Telah terdahulu sebut ta'rif rukun dan ta'rif syarat pula ialah ma yatawaffaqu alaihi wujud syai' wa kana kharijan min haqiqatihi. Ma yatawaqqafu alaihi wujud syai' wa kana kharijan min haqiqatihi. Artinya barang yang terhenti di atas ada sesuatu dan ianya bukan daripada hakikat demikian itu sesuatu. Contohnya ialah seperti berwudu. Berwudu adalah syarat kepada sah sembahyang. Bukannya satu juzuk daripada sembahyang. Bahkan dianya merupakan mukadimah dan pembulaan sembahyang. Jadi maknanya wudu itu dia bukan syarat sembahyang. Dia syarat sembahyang tetapi dianya bukan rukun. Dianya bukan rukun sembahyang tetapi syarat kepada sah sembahyang. Syarat sah sembahyang mesti ada wudu. Tak ada wudu maka tidak sahlah sembahyang. Tetapi dianya bukan termasuk dalam juzuk sembahyang itu. Kalau yang rukun ni dia termasuk.
Dia termasuk dalam juzuk sembahyang. Tapi kalau syarat dia bukan dalam juzuk sembahyang, tapi di luar gitu. Di luar. Ma yatawaqqafu alaihi wujudi syai' wa kana kharijan min haqiqatihi. Artinya barang yang terhenti di atas ada sesuatu dan ianya bukan daripada hakikat, demikian itu sesuatu. Hasilnya tuan, apakah hasilnya? Hasilnya rukun itu seperti syarat juga. Sebenarnya rukun ni pun bukan macam syarat juga lah. Pada pihak tiada dapat tiada daripadanya. Akan tetapi syarat itu perkara yang terdahulu di atas sembahyang. Cuma syarat ni benda yang muqaddimah, benda dahulu. Mana belum masuk sembahyang lagi lah. Itu. Belum masuk. Gitu. Okay? Jadi rukun ni seperti syarat jugalah kepada pihak tiada dapat tiada daripadanya. Malah budda minhu, barang tak boleh tidak. Kena ada gitu kan. Tetapi dia kata walakin tetapi syarat itu perkara yang terdahulu di atas sembahyang. Seperti pula wajib berkekalan padanya. Seperti wuduk. Dan wuduk pula dia kena berkekalan dalam sembahyang itu. Walaupun dianya syarat sembahyang, walaupun dianya di luar sembahyang, tetapi dianya berlanjutan ke dalam sembahyang. Jadi wuduk ini dia permulaannya di luar sembahyang. Kan? Kita start di luar sembahyang, kita dah kena ada kan. Kemudian dia berkekalan di dalam sembahyang. Berkekalan lah. Selagi mana kita sembahyang, selagi itu dia masih ada. Kalau dia tak ada, maka batallah. Itu dia katakan syarat tadi. Serta pula wajib berkekalan padanya. Jadi seperti wuduk, menutup aurat, menghadap kiblat dan lain-lain lagi. Dan rukun itu barang yang melengkapi di atas sembahyang. Sama seperti rukuk, sujud, baca Fatihah dan lain daripadanya. Nampak? Dia merupakan nak tanda dia kena malah budda minhu. Nak tanda dia kena adalah benda itu sentiasa kena berkekalan. Macam tu. Boleh kan? Baik, apakah dikatakan sembahyang? Sembahyang pula apa dikatakan? Definisi sembahyang apa dia? Sembahyang daripada kalau dari segi logah, dari segi bahasa ialah doa. Kemudian dari segi istilah apa dia? Kalau segi istilah, aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wal muhtatimatun bitaslim bi syara'itil makhsusah. Sembahyang ialah beberapa bacaan, kemudian beberapa perbuatan atau perkelakuan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, dengan beberapa syaratnya yang tertentu. Seperti baca Fatihah. Jadi baca Fatihah ni salah satu rukun daripada sembahyang lah. Yang ini setengah daripada juzuknya. Jadi maknanya baca Fatihah ni satu juzuk lah. Sebab rukun tadi merupakan juzuk. Rukun ni merupakan satu juzuk di dalam mahiyah ataupun definisi sembahyang. Mana definisi sembahyang tadi? Aqwalun wa af'alun muhtatiyatun bitakbir muhtatimatun bitaslim bi syaratil makhsusah. Kan, beberapa bacaan, beberapa kelakuan dimulai dengan takbir dan disudahi salam dengan beberapa syarat yang tertentulah al-makhsusah. Itu dikatakan mahiyah tadi. Mahiyah ataupun definisi ataupun ta'rif. Jadi maknanya Fatihah ini termasuk dalam benda tu. Salah satu daripada juzuk daripada takbir tadilah. Juzuk daripada definisi ataupun ta'rif tadi. Baik. Dan qiyam dan umpamanya itu setengah di dalam rukun sembahyang. Ya, ini satu juzuk daripada hakikatnya sembahyang. Masalah syarat, iaitu maka tiadalah ia satu juzuk daripada sembahyang, bahkan wajib di luarnya. Dia di luar kan. Dia permulaan sembahyang, memperdimah nak sembahyang, belum sembahyang lagi baru nak perdimah sembahyang gitu. Seperti itu tadilah. Maka adalah ia syarat sah sembahyang yang wajib dilakukan itu di luarnya. Tiada ia itu satu juzuk daripada sembahyang. Dia bukan satu juzuk daripada sembahyang. Kemudian kita tengok tadi, maka arti rukun itu ibarat daripada sukunya yang ia kejadian yang masuk di dalam mahiyahnya.
dan tiada dapat dijabarkan dengan sujud sawi dan segala sunatnya, maka barang yang dijabarkan dengan sujud sawi itu dinamakan sebagai sunat ab'ad. Jabar mana digantian, dijabar, digagahi. Asal mana jabar ni digagahi. Okay. Dan barang yang tiada dijabarkan dengan sujud sawi dinamakan sebagai ayah. Dinamakan sebagai sunat ayah. Mana-mana yang tidak dapat boleh diganti dengan sawi, maka itu dinamakan sebagai sunat ayah. Ayah mana ni? Ayah mana kelakuan lah. Asal mana ayah ni kelakuan. Ab'ad asal mana ab'ad ni sebahagian. Tapi dia dah gunakan, tetapi istilah itu dah digunakan pakai untuk sesuatu perkara yang kalau kita tertinggal, kita kena ganti dengan sawi. Kalau satu benda yang kalau kita tertinggal, mana tak perlulah digantikan dengan sujud sawi. Tuan-tuan, itu. Baik, kemudian yang ini barang yang dalam sembahyang itu digantikan dengan sesawi dinamakan sunat, dan yang tiada dapat digantikan dinamakan sunat ayah. Walhasil, segala pekerjaan dalam sembahyang itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Maka yang wajib itu jika termasuk dia dalam hakikat sembahyang, maka itulah rukun namanya. Dan jika yang wajib itu tiada termasuk dalam hakikat sembahyang, maka syaratnya namanya. Dan yang sunat itu jika sunat ditempel dan digantikan dengan sawi, tak kala meninggalkannya, maka itu namanya sunat ab'ad. Dan jika tiada disunatkan sunat sawi, tak kala meninggalkan dia, maka iaitu sunat ayah namanya. Wallahu a'lam. Gitu kan? Gitu. Faham kan? Gitu. Baik, kemudian kita lihat pada rukun yang pertama. Rukun yang pertama, rukunnya itu terdapat 13 perkara. Jadi mana rukun sembahyang ni dia ada 13 perkara. Rukun sembahyang ada 13 perkara. Yang pertama niat. Niat lah. So mana niat itu? Niat itu wajib dalam sembahyang dengan istifaq daripada para ulama. Jadi semua para ulama sepakat menyatakan niat wajib, mesti diniatkan dalam hati lah. Kerana berdasarkan pada Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu berdasarkan pada niat kan. Amalan perbuatan dunia pun perlu pada niat kan. Apalagi kalau amalan untuk akhirat, lebih-lebih lagi kita kena ada niat tuan. Gitu. Cuma adalah benda-benda sesuatu yang tak perlu niat lah. Nak buang air, berak, tu tak payah niat apa-apa kan. Janganlah kata sahaja aku berak kerana tu tak perlu lah gitu. Tu tak perlulah. Ada benda sesuatu tak perlulah niat apa-apa. Yang penting kita nak melepas gitu. Baik. Kemudian niat itu wajib di atas solat dengan ittifaq para ulama, supaya dibezakan ibadah daripada adat. Juga supaya menjadikan ikhlas itu dalam solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana kita nak menjayakan solat tadi dengan sifat ikhlas kepada Allah Taala, perlu ada niat. Kerana solat itu ibadah, dan ibadah itu ianya ikhlaskan amalan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya perlukan pada niat. Kerana niatlah akan membezakan mana ibadahnya dibuat kerana Allah Taala dan mana ibadah yang dibuat kerana makhluk ataupun benda-benda lain kan gitu. Jadi niatlah yang akan menentukan. Baik. Jadi apakah dalil berkenaan dengan niat ni ditutup kita ikhlas? Allah SWT sebut dalam Quran, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Suratul Bainah. Maksudnya padahal mereka tiada diperintahkan melainkan supaya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan mereka mendirikan sembahyang. Sampai itu mereka menunaikan zakat. Yang demikian itulah dinul qayyimah. Demikianlah itulah merupakan agama yang benar. Dan juga sabda Nabi SAW yang sebut saya tadi, innamal a'malu binniyat,
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu berdasarkan niat, dan setiap solat itu di atas apa yang diniatkan. So, apakah definisi niat? Definisi niat atau ta'rif niat. Maka arti niat itu kasdu syai'in muqtarinan bi fa'li. Kasdu syai'in muqtarinan bi fa'li. Kasat sesuatu disertai dengan buat. Apa maksud kasat? Kasat maksudnya menyengaja. Menyengajakan ia akan sesuatu, keadaan disertakan dengan awal perbuatannya, dan tepatnya di hati lah. Tempatnya itu di hati. Tak adalah niat tu tempatnya kat kepala, kat tangan sebagainya kan. Niat ni adalah di hati. Kalau niat kita baik, maka jadi baik. Kalau niat tak baik, maka jadi tak baik lah. Dan Nabi juga pernah bersabda, barang siapa yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan, maka jadi dibuat, maka dia mendapat 10 ganjaran pahala kan. Dan barang siapa yang berniat untuk buat kebaikan, tak jadi buat, maka dia mendapat 1 ganjaran pahala. Dapat 1, berapa tak jadi buat. Kemudian barang siapa yang berniat untuk melakukan kejahatan, maka jadi buat, maka dikira 1 dosa. Dan barang siapa nak melakukan suatu kejahatan, tak jadi buat, maka tak ada apa-apa. Ini menunjukkan pada kita cantik Islam tu mana lebihkan kepada dalam benda kebaikan. Sebab apa? Bila banyak kita niat buat baik, walaupun mungkin belum tentu kita buat lagi, tapi dah plan dah buat baik kan, dah ada niat dah buat baik, tetap akan dapat pahala walaupun 1. Kalau kita dapat buat, lagi baiklah, lagi baguslah kan. Tapi dengan syarat kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kasdu syai'in muqtarinan fi'li tadi, itu kasat ni, niat ni, ataupun definisi niat tadi, kasdu syai'in muqtarinan fi'li. Cenderung hati ataupun menyengaja akan sesuatu disertai dengan buat. Contohnya dalam sembahyang kita takbir, kemudian pasang niat, takbir dan niat. Kasdu syai'in muqtarinan fi'li, kasat sesuatu disertai dengan buat. Itu namanya niat. Cuma dalam bab puasa lainlah. Bab puasa lain sikit. Okay? Kalau puasa ni kita berniat malam dan kita menjalankan puasa di waktu siang. Betul tak? Itu. Kemudian haji pun ada beza sikit haji. Mana kita berniat di apa tu? Di mikot kan? Kita berniat di mikot. Dalam kapal terbang lagi dah niat kan, bila lalu aja tamikot tu dah kita dah berniat. Belum buat ibadah haji lagi tapi dah ada niat dah, kita dah pasang ya. Kita belum lagi yang kata ukur di Arafah pun belum lagi, masih dalam kapal terbang lagi kan. Tapi dah kita pasang niat kita. Korban belum juga kan, kadang kalau dia niat awal kan belum korban lagi tapi dah berniat dah niat korban. Tapi yang definisi kalau syai'in muqtarinan fi'li ini, kasat satu yang kuat ni lebih kepada bab solat. Dalam bab solat. Baik. Ini definisi kasdu syai'in muqtarinan fi'li ini ialah ta'rif ataupun definisi pada pandangan ataupun pendapat daripada Imam Syafi'i. Ini pandangan Syafi'i. Sedangkan fuqaha Hanafi menyatakan niat itu ialah al-iradah. Al-iradah, berkehendak. Berkehendak itu dikatakan niat dia. Fuqaha Hanafi memberi ta'rif niat itu dengan al-iradah, yakni yang berarti berkehendak. Maka niat sembahyang itu berarti berkehendak kepada sembahyang. Kerana Allah Ta'ala lah kita berkehendak kepada sembahyang kerana Allah Ta'ala. Itu daripada Hanafi. Kemudian Maliki. Kalau daripada Maliki pula, definisi daripada niat itu ialah kasdu syai'. Kasdu syai' menunjukkan kepada sesuatu. Kasdu syai' aja. Dia tak ada muqtarinan fi'li. Kalau Syafi'i dia ada muqtarinan bi fi'li. Tapi kalau dalam Maliki kasdu syai' dah cukup. Kasat sesuatu lah.
kecenderungan sesuatu untuk nak buat satu benda. Kemudian Hambali pula mendefinisikan niat itu azmul qalbi alal fi'lil ibadah taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Azmu qalbi, azmu ain zaimim, azmu maknanya berazam hati di atas mengerjakan ibadah kerana mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala ala fi'il ibadah taqarruban ila Allah Ta'ala. Maknanya berazam hati di atas mengerjakan ibadah kerana mendampingkan diri kepada Allah. Untuk lebih lanjut, lihatlah ta'arif berkenaan niat ini dalam kitab Bada'i As-Sana'i dan Durul Mukhtar, Tabyinul Haqa'iq, Fathul Qadir, Al-Lubab, Syarah Kabir Ma'adasuki, kemudian Syarah Saghir As-Syasawi, banyak lagi kita lain dah dia sebut ni. Kita yang diambil lah mana bukan saja reka-reka, tak ada, tapi mereka ada, para ulama ni ada sumber rujukan dia. Kat mana dia ambil kenaan kan niat tadi tuan. Baik, kemudian niat tadi ada berapa? Ada rukun tadi, yang tadi kan rukun tadi ada 13. Dia ada 13 rukun kan. Dibilangkan 13 rukun itu dengan dijadikan tamakninah pada segala tempat yang 4. Dibilangkan 13 rukun itu dengan dijadikan tamakninah pada segala tempat yang 4, iaitu rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara sujud. Itu ayah, yakni sifat yang mengikut bagi rukun. Kalau ayah pula sifat yang mengikut bagi rukun. Baik, kemudian kalau dia pecah-pecah lebih lah, dia jadi 17 lah. Dia 17 lah kalau dipecahkan. Jadi kalau dimasukkan tamakninah tu pada setiap daripada ruku, tamakninah qiyam, lepas tu sujud kan, duduk antara sujud. Jadi kalau seandainya tamakninah itu dimasukkan ke dalam setiap itu, maka jadinya 13. Kalau diasingkan tamakninah itu tadi daripada setiap yang 4 tadi, setiap daripada rukuk, duduk berdiri antara lepas rukuk tadi, macam tidak kan, lepas duduk antara sujud, kemudian sujud. Jadi kalau diasingkan maka jadilah 17 lah semuanya. Kalau digabungkan yang tamakninah ni maka jadilah 13. Gitu. Termasuk tamakninah maknanya berhenti sebentar. Mana setiap daripada rukun tadi mesti ada berhenti. Mana tetap anggota. Katanya kalau kita rukuk tu mesti anggota tetap. Kalau ketika i'tidal itu bangun daripada i'tidal je, mesti anggota dia tetap dulu. Jangan ada pergerakan apa-apa. Kalau ada pergerakan, lepas tu dia turun sujud, maka solatnya batal lah. Sebab apa? Tidak ada tamakninah. Mesti ada tetap sebentar, ada tamakninah, ada berhenti sebentar lah. Okey? Baik, kemudian maka jika adalah sembahyang itu fardu yang lain daripada Jumaat dan qasar, hendaklah ia mengqasad dengan hatinya hendak mengerjakan sembahyang dan dita'arudkan fardunya dan ditakyinkan waktunya. Maka yang 3 itu dinamakan qasad, ta'arad dan ta'yin, dinamakan niat. Maka hendaklah ia hadir akan 3 itu dalam takbiratul ihram. So ketika takbiratul ihram itu mesti dimasukkan sekali qasad, ta'arad dan ta'yin. Qasad kan, qasad tu lah sahaja aku lah, qasad lah. Kemudian ta'arad tu sama ada fardu atau sunat. Saja aku sembahyang fardu. Kalau fardu tu dah ada ta'arad lah, dia dah ada qasad, dah ada ta'arad. Ta'yin pula tentukan waktu dia, asar, zuhur, maghrib, syak kan. Saja aku sembahyang
saja aku sembahyang fardu zuhur kan, saja aku sembahyang fardu zuhur, saja aku sembahyang fardu isya. Sudah ada 3 lah, dah ada qasar, ta'arud dan ta'yin. Jadi 3 elemen ni memang mesti ada lah ketika takbir ihram. Berkenaan dengan 2 rakaat ke 3 rakaat ke, itu dah dia tak termasuk dalam qasar ta'yin. Begitu juga dengan kerana Allah Ta'ala pun tak termasuk. Dia tak termasuk. Sebab sembahyang kebiasaan mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak kerana Allah Ta'ala, maka sudah tentu sembahyang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mesti kena ada lah. Itu. Baik. Kita lihat kemudian tadi. Maka jika ada sembahyang itu fardu yang lain daripada Jumaat dan qasar, hendaklah dia mengqasar dengan hatinya, kan? Hendak mengerjakan sembahyang dan dita'arud ataupun dita'aradkan sembahyangnya, fardunya, dan ditakyinkan akan waktu dia. Okey. Nombor 4. Ta'arud, maksud ta'arud ialah melintang. Ini kata melintangkan keadaan sembahyang, yang ini fardu, supaya dibezakan dengan sunat. Kemudian ta'yin, menentukan waktu sembahyang, seperti zuhur, supaya keluar daripada sebutan akan waktu yang lain daripadanya, supaya keluar daripada asar, maghrib dan sebagainya. Kalau zuhur lah, asar. Maka yang ketiga ini dinamakan sebagai qasad, ta'arud dan ta'yin. Maka dengan ada 3 ini, maka dinamakan sebagai niat. Bila ada 3, ada qasad, ta'arud, ta'yin, maka dinamakan niat, kata musannaf. Maka naklah ia hadirkan yang 3 itu di dalam takbiratul ihram ketika ia bertakbir untuk memberikan sembahyang. Itu. Baik, kemudian maka jika ada sembahyang itu Jumaat, ditambahi imam, ditambahkan imam. Jika imam atau makmum, imaman ataupun makmum, kerana sembahyang Jumaat itu disyaratkan berjemaah daripada awal waktunya. Sembahyang Jumaat itu disyaratkan berjemaah mesti di awal waktu, kan? Di awal waktunya. Jadi mesti ada syarat imaman, kalau jadi imam, kalau makmum, makmuman. Lillahi ta'ala. Okey? Habis, wallahu a'lam bishawab. Saya pun ada hal lain. Sekadar itulah perbincangan kita tanda situ. Allah akan datang sambung lagi. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shalihan wa 'ilman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an ya fattah ya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'rifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jamal mahuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Cuba kira berapa harian sudah masukkan dalam laporan. Siap cek apa tadi? Mereka kategori masjid masjid di semua. Dah. Ya leceh sikit ni sebab dia tak ada tulis nombor. Dia masjid Kampung itu nombor apa? Masih ke Malaysia nombor apa? Masjid 49 kalau tak 49. Ada dah. Baik.
bab rukun sembahyang. Oke, kitab Mujatul. Sorry. Oke, kehadiran ini Jago terus. 10 ya? Allahu Akbar, Dua, tiga. Allahu Akbar. 2 3. Allah Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن